AWS Radio Web Selangor memang lain. Itu dia. Satu lagi kelainan yang telah mengisi bagi ruang kali ini ialah satu segmen, iaitu pemimpin. Saudara, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Selangor pada hari ini dipimpin oleh satu kerajaan yang prihatin, ya. Seorang daripadanya ialah adun kesayangan kami, iaitu seorang yang begitu mesra dengan media, yakni Dun Sri Andalas. Beliau adalah Exco Kesihatan, pekerja ladang kemiskinan dan kerajaan prihatin, Dr. Xavier Jayakumar. Selamat datang ke studio radio kami. Terima kasih. Yang bermakna yang pertama sekali muncul ke udara. Tahniah diucapkan, ya. Okey, alhamdulillah. Baiklah yang berhormat, kalau kita tengok, ya silakan. Ramai yang begitu berminat, ya, untuk mengetahui serba sedikit mengenai latar belakang pendidikan yang berhormat, ya, hobi dan falsafah hidup. Silakan yang berhormat. Saya untuk pertama kali saya lahir di dalam satu ladang. Ya, itu yang estate yang katakan estate boy. Bapa saya kerja di ladang sampai akhirnya, dan saya bersekolah dengan bandar terdekat dengan estate. Selalu bukan di estate, walaupun di estate itu ada sekolah Tamil. Saya bukan seorang yang belajar di sekolah Tamil, tetapi sekolah kebangsaan dari darjah 1 sampai darjah form 5 sampai habis sekolah dah. Tapi pilihannya saya bukan di dalam satu sekolah saja, beberapa sekolah. Di Langkawi pun ada, darjah 1 di Langkawi. Masih ingat lagi? Pada tahun 60, kalau tak silap saya 61, saya di Langkawi pada waktu itu. Lepas tu saya kembali balik kepada Ipoh, dan lepas tu kepada Sungai Petani, di mana saya belajar di Ibrahim, sekolah Ibrahim. Dan untuk 1 tahun di Sabak Berenam, Sungai Besar, dan lepas itu kembali balik ke Ipoh untuk habiskan sekolah saya. Lepas itu saya dengan kerjasama bapa ibu saya pergi ke India untuk buat pembelajaran dan dapatkan Bachelor of Dental Surgery lah di College Mysore. Lepas itu kembali balik dan kerja untuk 2 tahun. Untuk 3 tahun setengah di hospital kerajaan di Kuala Krai, Kelantan. Itu dia. Merata juga, ya. Kuala Krai, Kelantan. So bila orang kata tentang Kelantan dan Kuala Krai dan sebagainya, saya tahu dah kawasan tu semua. Ada pengalaman besar di kawasan tu dengan banjir pada tahun 84. Pernah alami, ya. Dan lepas tu saya keluar dari kerajaan dan mulakan kerja saya sebagai satu doktor di swasta. Untuk 26 tahun dah saya kerja di swasta sampai saya kena berhenti lepas dipilih oleh rakyat sebagai wakil. Itu yang pilihan terbaik sekali, Adun Sri Andalas. Bagi seorang Adun Sri Andalas yang berhormat begitu terkenal, ya, dengan memberi sumpangan kepada masyarakat kanak-kanak, ya, khususnya mereka yang begitu miskin di kawasan ini, yang mungkin tidak mampu pergi ke sekolah kerana masalah pengangkutan, ya. Ini satu daripada kehebatan yang berhormat. Sila beri komen sedikit. Bila saya jadi Adun Sri Andalas, saya anggapkan Sri Andalas ini sebagai satu kawasan perbandaran. Walaupun itulah kawasan perbandaran, tetapi saya ada 2 keberlenggangan di sana. Satu ialah kampung, lagi satu ialah perbandaran dengan taman-taman dan sebagainya. Bila saya mulakan kerja di sana, saya nampak aduan yang saya dapat dari penduduk di dalam kawasannya, keseluruhannya aduan tu ialah untuk bantu mereka untuk bayaran bulanan kepada mereka. Bayaran bulanan ini ialah sebab mereka kena tanggung anak mereka bersekolah, anak mereka untuk bayar yuran sekolah, bas sekolah, tambah bas sekolah, dan juga untuk beli buku dan untuk tuition, ekstra kelas, ya, ekstra pendidikan. So bila saya nampak ini semua, saya katakan, wah, ini dalam kawasan bandara pun macam itu. So bila kita buat kajian dan kita nampak ada ramai yang tidak boleh tanggung tambah bas
anak dia ke sekolah. Masalah ya. So kita mula dengan itu, di mana saya mula dengan anak-anak yatim dulu. Yang itu bila saya katakan yatim ini ialah dari keluarga-keluarga yang memang ada masalah. Tidak ada ibu ataupun tidak ada bapa. Dia suami meninggal ataupun suami kehilangan isteri dan bagi itu, so ada masalah berbandaran luar bandar itu, masalah itu ada. So kita telah buat satu kajian dan lepas tu kita katakan ibu tunggal dan ibu tinggal ni kita bagi priority dulu. Ya. Itu keutamaan ya. Keutamaan dia. So lepas tu kita bagi subsidi bas, tambah bas sekolah untuk anak-anak itu di dalam kawasan saya. Sekarang kita bagi untuk dekat 75 murid sekolah dapatkan bantuan bas sekolah dari kita, dan saya bayar terus kepada syarikat bas itu yang ambil budak itu kepada sekolah. Dan baguslah itu, kita pastikan bahawa anak-anak ini kita ni balik ke sekolah untuk belajar. Kalau tak ada beberapa keluarga saya didengar tak hantar anak ke sekolah sebab dia tak boleh bayar teman bas sekolah itu. Sedangkan pendidikan penting. Pendidikan memang penting. Teringat sedikit kira-kira anggaran 50 tahun yang lalu, seorang Xavier Jayakumar berjalan daripada rumah ke sekolah. Cerita sedikit Wabi. Itu di dalam sekolah estate dulu. So ayah saya kata, you tak payah duduk di rumah saja. Bila saya ingat kalau saya 5 tahun setengah, 6 tahun macam tu, sekolah estate tu dekat dengan rumah saya. So saya jalan kaki dah pergi sekolah itu, lepas tu balik. Lepas tu kena ada kenderaan dah, jauh sangat sekolah kalau tak ada. Tapi pada waktu itu bila kita duduk di estate dan kita kena bangun awal ni pukul 4.30 kena bangun sebelum kita pergi sekolah dan balik pukul 3.30. Memang adalah yang saya jadi kata. YB dapat menyentuh perasaan mereka ni yang nak Ya. Dr. Xavier Jayakumar Arul Anandam merupakan antara golongan profesional yang mengambil keputusan menyertai reformasi lebih sedekat yang lalu. Selain membela Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1998, Dr. Xavier berhasrat mendukung hak asasi rakyat yang semakin tercalar di bawah pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Ramai pemimpin daripada pelbagai bidang menyertai, menceburi bidang politik dengan cara yang tersendiri. Bagi Dr. Xavier Jayakumar, macam mana terpanggil ke kancah politik daripada dunia perubatan pergigian? Saya dari mula ni, walaupun di universiti saya saya di dalam Students Union Movement pada waktu itu juga di dalam di universiti. Dan saya ambil bahagian di dalam isu-isu berkenaan dengan saya punya kolik-kolik saya dan student affairs dan sebagainya. Lepas saya balik kepada tanah air, saya walaupun kerja di hospital kerjaan, saya ambil bahagian di dalam NGO politik. Yang pertama kali saya ialah seorang ahli aliran NGO politik dari Pulau Pinang, terkenal di Pulau Pinang dan juga di Suaram dan sebagainya. Dan saya selalu hadir program-program yang dilanjurkan oleh NGO ini, dan saya sendiri terlibat di dalam program pilihan raya pun, di mana kita soalkan, kaji soalan kepada calon-calon pada waktu itu dan sebagainya. Dan saya memang sukalah tentang isu politik dan isu keadaan di negara kita, ekonomi ataupun politik juga. So dalam skop ini beberapa tahun dulu adalah orang yang datang kepada saya untuk jadi calon untuk satu parti politik dulu. Dan pada waktu itu saya kata dengan mereka, saya belum sedia lagi dan saya tak berapa sanggup untuk masukkan politik. Tetapi bila ada peristiwa di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim
dipecat dari kabinet sebab yang kita tahu, dan pada waktu itu saya mula keluar dan saya bersamalah dengan rakyat pada waktu itu di dalam kumpulan-kumpulan yang beratur, dan saya dengar ucapan-ucapan Datuk Seri Anwar. Tapi saya pun dengar ucapan-ucapan Datuk Seri Anwar sebelum itu bila dia di dalam ABIM dan sebagainya, dan saya ada ikuti ucapan beliau. Dan memang saya bersetuju dengan apa beliau kata pada waktu itu juga, dengan macam mana Malaysia kena maju dan kita sebagai satu negara, tak kira kaum, bangsa, agama dan sebagainya. So pada waktu itu saya memang lebih mahir, dan saya sudah sedialah pada waktu itu saya boleh keluar, dan sebab saya sudah kerja untuk 25 tahun di dalam bidang saya di swasta. Anak saya semua sudah pun besar pada waktu itu, dan saya lebih masa untuk digunakan di luar. So saya jadi ahli lah pada tahun 99, 98. Saya jadi ahli kepada Parti Keadilan Nasional pada waktu itu. Dan lepas tu saya diminta untuk wakili kaum India di dalam majlis tertinggi Parti Keadilan Nasional pada tahun 2000. Dan dari situ sampai sekarang saya seorang ahli Parti Keadilan Raya, dan juga pegang jawatan-jawatan yang tinggi di dalam parti lah sampai sekarang. YB, cantik sungguh Parti Keadilan Rakyat, di mana setiap kaum ada diwakili dalam parti ini. Jadi di Dun Seri Andalas, kalau kita perhatikan orang yang memberi undi kepada kemenangan Yang Berhormat adalah kaum India yang rata-rata beragama Hindu. Bagaimana hubungan Yang Berhormat dengan mereka, kerana mereka juga melihat YB ini, Dr. Xavier Jayakumar mempunyai pilihan agama tersendiri. Kemenangan saya yang saya anggapkan satu kemenangan besar oleh mana-mana adun di dalam pilihan raya 2008. Saya menang dengan majoriti lebih dari 10,200 lebih. Tapi kemenangan itu bukan saja datang dari orang India. Kemenangan itu datang dari orang Tionghoa dan juga orang Melayu yang bagi support untuk kita di dalam pilihan raya yang 2008. Saya seorang Kristian, saya beragama Kristian, tetapi saya pegang kuat kepada yang dibawakan oleh semua agama. Yang itu kita kena faham diri satu sama satu diri sendiri, dan kita kena hormat semua agama. Sebab itu saya di dalam kawasan saya tidak ada masalah dengan siapa-siapa pun dari mana-mana agama pun. Yang Encik tahu, saya telah masuk pun kepada surau dan masjid juga. Saya ada ucap dengan di sana. Saya selalu masuk kepada kuil yang ada dengan bersama dengan kaum Hindu yang beragama Hindu itu. Saya bersama dengan dia dalam perayaan-perayaan mereka semua. Macam saya ada perayaan Kristian pun saya bersama. So fikiran saya ialah saya fikiran terbuka dengan agama itu. Yang baik itu saya terima. Mana-mana agama pun tidak kira. Yang baik itu saya terima. Saya ingat semua orang kena terima. Semua agama pun dia ajar yang baik saja. Tak ada agama yang ajar kita yang tidak baik, bukan ya? Semua agama ajar kita yang baik. So kita terimalah semua agama. Tetapi kita kena fahamlah ya, agama-agama masing-masing dia ada sensitiviti mereka dan sebagainya. Dan saya sebagai seorang politik dan seorang adun, saya kena faham ini semua. Sebelum saya masukkan di dalam mana-mana kawasan, apa yang saya ucap dan macam mana saya ucap, apa kena dipakai dan begitu. So tidak ada masalah dengan saya, dengan kawasan-kawasan ataupun mana-mana tempat agama ataupun saya masuk. Dan untuk orang, kalau orang minta saya terima saya pun sanggup masuk, tidak ada masalah. Kita masih lagi menerusi RWS Radio Web Selangor, Memang Lain, rancangan pemimpin, di mana kita membawa ke studio radio kita pemimpin kali ini ialah Adun Seri Andalas. Beliau juga adalah Exco bagi Kesihatan, Pekerja Ladang, Kemiskinan dan Kerajaan Prihatin. Baiklah, Dr. Xavier, jikalau kita perhatikan di Selangor, rakyat sudah mula melihat pemimpin dan kepimpinan Kerajaan Prihatin Pakatan Rakyat menerajui Selangor, dan mereka sudah merasakan nikmat ni. Jadi Yang Berhormat faham bahawa
penentuan kerajaan PRU 13 adalah peti undi demokrasi. Jadi Yang Berhormat pun terima hakikat ini. Namun kita tahu sepak terjang politik dan berbagai cara, bagaimana strategi Yang Berhormat dan rakan-rakan dalam kerajaan menentukan bahawa rakyat di Selangor terus mendapat nikmat daripada kerajaan ini secara berterusan walaupun melepasi PRU 13. Ada beberapa cadangan yang kita telah bawa dan apa yang kita mulakan dengan kerja kita ialah kita teruskan dengan program-program yang merayatkan ekonomi negeri Selangor, program-program yang kita telah sediakan. Tetapi sekarang kita dalam fasa 2 di mana kita akan bawa program-program yang baru untuk rakyatnya. Tetapi kita punya tema itu hasil negeri untuk rakyat, itu kita pegang teguh kepada hasil negeri untuk rakyat. Dan apa-apa yang kita buat, kita akan kembali balik kepada rakyat. Tetapi dalam isu ini sekarang Menteri Besar telah mulakan program turun padang 9 daerah tiap-tiap hari Jumaat. Satu hari dia bagi ketumpuan di satu kawasan dan dia turun dan dia akan tengok kawasan-kawasan. Kalau apa-apa kawasan yang teruk dan tidak ada kerja langsung, dia akan terus suruh pegawai-pegawai berkenaan untuk atasi masalahnya. Apa yang mereka nak di dalam negeri Selangor ialah mereka nak kawasan mereka bersih, ya. Komplain yang kita dapat ialah sampah, longkang, jalan dan light api, jalan lampu. Ini semua kita sudah pun diselesaikan masalah. Sekarang kita telah ambil alih kerja untuk kita bersih kawasan tu. Kita tak bagi alam flora lagi. Sekarang kita kembali yang terkini kita ambil balik dan kita ambil balik dan kita akan bagi majlis untuk lakukan kerja-kerja masing-masing sebab kita anggapkan kita boleh buat satu kerja yang lebih mahir dari apa yang telah ditunjukkan oleh alam flora di dalam kawasan ini dengan hubungan inilah. So lagi satu yang kita akan buat ialah kita akan adakan program-program di mana kita tanya orang-orang penduduk di dalam kawasan untuk cadangan-cadangan dan apa yang mereka nak kita buat untuk mereka semua. Dialog ini di antara pemimpin kerajaan dengan rakyat secara langsung. Dialog ini keterusan di dalam semua kawasan dari semua pihak, termasuklah ketua kampung kepada ketua kampung Cina dan ketua komuniti India, dan mereka akan bawa apa-apa aduan ataupun cadangan dari mereka kepada kita untuk kita laksanakan yang mana boleh di bawah. So program-program macam ini yang bawa manfaat kepada rakyat ni menampakkan bahawa rakyat pun bersetuju dan dia bersama dengan kita. Nombor satu. Nombor dua, kaki tangan kerajaan yang ada sekarang, mereka telah nampakkan perbezaan di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat memerintah negeri Selangor. Di sini kita katakan kaki tangan kerajaan ini ialah seorang kumpulan profesional yang telah pun adakan mereka punya training dan sebagainya untuk buat kerja mereka, dan mereka lah yang akan bawa cadangan macam mana kita akan majukan dan bawa pembangunan di dalam kawasan-kawasan masing-masing. Walaupun ada perswastaannya, syarikat-syarikat swasta yang bekerjasama dengan kerajaan untuk menaikkan taraf di dalam kawasan-kawasan tertentu, tetapi dengan kerjasama tiga-tiga pihak ini, yang itu kerajaan, wakil-wakil rakyat, satu ialah kaki tangan kerajaan dan lagi satu ialah golongan swasta. Tiga-tiga ini akan bekerjasama dan kita akan bersama-sama ni bawa satu-satu ni yang penting, yang itu pembangunan yang istimewa kepada negeri Selangor, di mana semua orang di dalam negeri Selangor akan dapat manfaatnya. Kita telah mulakan untuk adakan program dan planning untuk bawa macam mana kita nak bawa public transport kepada keseluruhan negeri Selangor. Ya, cantik. Dan ini semua kita buat kajian dan kita akan berikan ini kepada kerajaan persekutuan untuk ambil alih dan untuk lakukan. Kita kena faham bahawa bajet kita ialah bajet yang tertentu. Kita tidak boleh belanja macam itu besar macam kerajaan persekutuan. Tetapi kerajaan persekutuan dia ada tanggungjawab kepada penduduk di negeri Selangor. Sekali, ya.
Sebab penduduk di negeri Selangor ialah satu-satu kumpulan yang bayar cukai-cukai yang terbanyak sekali kepada Kerajaan Persekutuan, dekat 21% dari kutipan cukai keseluruhannya di dalam Malaysia. So itu kena kembali balik kepada negeri Selangor. You know, so kalau benarlah satu Malaysia tu, takkan Selangor tu pinggir dia. Tapi kalau kita nak katakan federalisme, sistem federalisme, inilah macam mana sistem federalisme kena dilakukan di dalam satu-satu situasi, buktikan di dalam satu-satu situasi. So memang saya nampak penduduk-penduduk dan orang-orang di Selangor telah pun tengok macam mana kita buat kerja, macam mana kita terbuka, open government dan keadilan kita, dan juga kita ada check and balance sekarang. Sekarang kita yang negeri yang pertama berani untuk luluskan Freedom of Information Act itu melalui Dewan yang mula. Tak ada negeri yang lain. Kalau Kerajaan Persekutuan berani, saya cabar mereka untuk lakukan, silakan di dalam parlimen untuk adakan Freedom of Information Act. Inilah yang menunjukkan bahawa kita sedia untuk negara kita maju. Maju dia bukan saja segi bangunan dan sebagainya, tetapi maju dengan fikiran juga, untuk gunakan kemajuannya dengan kemajuan fikiran orang-orang tempatan untuk bersoal, berjawab, dan kita kena jawab. Persoalan itu kena datang dari orang-orang biasa, dan kita kena sedia untuk jawab, untuk beri jawapan kepada mereka. Sedikit yang berhormat, kita perhatikan semua yang berhormat pemimpin Pakatan Rakyat, termasuk yang berhormat Dr. Xavier Jayakumar sendiri, apabila menyebarluaskan, merakyatkan hasil negeri untuk rakyat dia, tak kira bangsa, tak kira pegangan politik, tak kira siapa saja di adun Dun Seri Andalas mendapatnya. Kenapakah Kerajaan Persekutuan perlu menanaktirikan Selangor dan membebankan rakyat jika satu projek itu diusahakan oleh Kerajaan Prihatin Pakatan Rakyat, sedangkan Persekutuan masih lagi Barisan Nasional? Komennya Bapak. Sebab saya nampak Kerajaan Pusat dan Barisan Nasional ini tak berapa sedia untuk melaksanakan kerajaan ataupun falsafah federalism di dalam sistem kita. Kalau dia tentu-tentu seorang yang adil dan terbuka, dan dia nak tengok semua orang sama ratanya dan sebagainya, tidak ada masalah untuk dia tunjulkan dan bawa pembangunan kepada negeri Sarawak, negeri Selangor. Tetapi saya nampak sekarang apa yang mereka nak buat itu ialah untuk memerintah diri sendiri di seluruh Malaysia, tanpa ada mana-mana parti yang lain untuk bawa pembangunan yang sama. Tengok di negeri Selangor dan negeri Pulau Pinang. Dua-dua negeri ini yang dimemerintah oleh Pakatan Rakyat, tetapi pelabur dari luar negara terbanyak, tertinggi dan banyak sekali ialah Selangor dengan Pulau Pinang. Tidak masuk Johor dan sebagainya. Walaupun katakan mereka di MITI, antara kita yang bawa pelabuhan-pelabuhan itu masuk. Bila pelabuhan itu masuk, dia masuk kepada Selangor dan Pulau Pinang. Bukan dia masuk untuk Johor ke, dia pergi Melaka ke, dia pergi Pahang ke, dia pergi Terengganu. Tak ada. Dia orang nak pelabur di Selangor dan di Pulau Pinang. Sebab dia nampak kerajaan sekarang di Selangor dan Pulau Pinang ini kerajaan yang kukur, kerajaan yang lebih terbuka, dan mereka sedia untuk terima mereka. Dan kalau mereka memang nak bawa investment kepada negeri Selangor ini, kita bagi dia peluang, semua peluang untuk dia buat perniagaan dengan tidak ada ugutan-ugutan dan bayaran-bayaran yang tidak tak menasabah itu tak ada lagi sekali. So memang mereka lebih suka macam itu. Saya sedikit tertarik dengan kemungkinan Parti Keadilan Rakyat bersama-sama Gagasan Pakatan Rakyat bergerak pula untuk melebarluaskan penerajuan sampai ke peringkat Putrajaya. Yang berhormat excited soalan tu ya. Nanti kita dengar dah. Jadi Yang berhormat, kita dapati Selangor ini adalah sebuah negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Dr. Xavier dikenali sebagai seorang yang rajin menziarahi rakyatnya, terutama yang mengidap sakit kronik. Itu saya akan bincang dengan pegawai zakat jugalah, ya.
Dan saya ingat kita ada you punya detail tu sudah ada, address dengan IC number semua. Nanti saya akan lanjutkan progres inilah. Ini bantuan sikit. Terima kasih Tuan. Bantuan. Ya. Semoga Tuan. Tak apa. Ya, semasa pratonton di mana Yang Berhormat bersama-sama dengan pesara tentera ini ya, boleh katakan macam menitik air mata melihat keadaan ini ya, dan juga dia berlaku seluruh negara Yang Berhormat. Komen Yang Berhormat. Ada banyak ya, rakyat kita, penduduk kita yang terhadap dengan apa yang kita tengok tadi ya. Itu bekas tentera. Dia buta, tak boleh nampak. Ya, dia buta, tak boleh nampak, dan dia ada kesakitan buah pinggang. Tak ada orang yang menjaga dia. Dia telah pun kahwin dengan seorang Indonesia, wanita yang ada, dan dialah yang jaga dia sekarang di dalam rumah itu. Dan memang saya telah pun minta zakat untuk lembaga zakat untuk bantu dia. Dan juga melalui JKM dan sebagainya lah. Dan ini dia dalam kawasan bandaran ni. Ini bukan dari di luar bandar ni. Ini hakikat sebenar hakikat kemiskinan sebenar. Kemiskinan bandar ini kita kena jaga, dan semua adun-adun kita dan wakil rakyat kita kena bagi perhatian kepada situasi di sini, di dalam kawasan-kawasan mereka semualah. Sebab ada kes-kes begitu. Ada pun kes di mana mereka duduk di dalam gelap tanpa elektrik dan air semua, sebab dia tak boleh bayar bil elektrik dan sebagainya. So ini semua kita kena ambil dengan satu iktibar yang itu kita cuba untuk tolong mereka semua. Bukan semua orang kita boleh tolong ya, itu pun kita kena faham ya, sebab ada ramai sekali. Dan ini lagi Yang Berhormat, ini ialah di dalam kawasan saya juga, ini semua yang di kampung-kampung di kawasan saya yang saya turun bersama-sama. Inilah hakikat Yang Berhormat tanpa mengira bangsa. Tak ada. Ini kita tidak boleh kira bangsa lah. Ini tidak perjuangan Pakatan Rakyat. Ini perjuangan Pakatan Rakyat. Kita kena bagi kepada semua orang yang kena kita yang bantu, memerlukan, dan kita kena bantu semua orang. Tidak pilih kasih, tak ada. Yang Berhormat, bagi pihak Radio Web Selangor memang lain, dan TV Selangor yang merakyatkan informasi, dan juga para penduduk di Dun Seri Andalas yang telah kami bertemu, dan juga sekitar sidang Dewan Negeri Selangor di mana Yang Berhormat memegang exco begitu penting sekali ya. Mereka mahukan Yang Berhormat Dr. Xavier Jayakumar terus berbakti walaupun sampai melintasi PRU 13. Adakah Yang Berhormat sudi berkhidmat terus? Saya memang sudi untuk berkhidmat terus, because kerja kita belum habis lagi. Ini satu kemulaan ya di politik Malaysia ini, di dalam golongan Malaysia, politik ini satu permulaan di mana kita nak bagi peluang untuk rakyat negeri Selangor, tetapi khususnya keseluruhan rakyat Malaysia itu, untuk adakan sistem politik berdua, two party system yang kita nak bawa. Dengan mengadakan two party system, kita boleh bawa federalisme di dalam situasi kita, dan juga kita boleh bawa satu yang kita katakan check and balance yang betul-betul yang kita boleh lakukan ya, dengan kita luluskan akta-akta Freedom of Information Act, dan juga audit yang ada di dalam negeri. Kita ada audit ya, di dalaman negeri punya audit yang kita ada, kita buat audit sendiri. Tetapi kita also ikut audit-audit yang akan dibuat oleh persekutuan dan sebagainya. Tetapi macam mana kita boleh atasi masalah-masalah yang hadapi kita semua. Inilah falsafah kita dan politik baru yang kita nak bawa kepada Malaysia. Pada waktu yang sama, saya sebarang wakil rakyat dan saudara bolehlah diberi peluang juga untuk mengadakan radio station yang sendirinya, ataupun adakan Yang Berhormat menyanyi ada gambar rancak. kita boleh adakan program-program ini. Tidak kira lah
parti mana, tetapi terbuka. Macam di Indonesia sekarang, Itu macam kita di ajarkan, di Thailand macam itu, di Taiwan macam itu. So apa pasal di negara kita tidak boleh berlaku demikian? Sedangkan ini negara kita. Ini sedangkan negara kita negara maju, negara yang ada cita-citanya untuk jadi satu negara yang bangun dan develop status itu. Inilah yang kita nak bawa kepada rakyat. So kerja kita belum habis lagi. Itu dia. So lantaran kerja belum habis itu, daripada hati seorang pemimpin Dr. Xavier Jayakumar terus ke hati para pengundi, rakyat penduduk negeri Selangor, khususnya di Dun Seri Andalas, ucapan yang bermakna untuk mereka. Silakan. Ucapan dulu. Ya, silakan. Saya terima kasihlah kepada semua penduduk di dalam kawasan Seri Andalas. Dan saya gembira bahawa mereka semua telah pun menunjukkan sokongan dan bekerjasama dengan pejabat saya, wakil saya, dan juga kepada Majlis Perbandaran Kelang dengan Majlis Daerah Kelang, dan kita telah bawa banyak perubahan di dalam kawasan. Walaupun nampaknya kita selalu disentuhkan oleh ada kumpulan yang katakan kita tidak buat demikian, tetapi di dalam kawasan yang kebetulannya kita telah selesaikan banyak masalah di dalam kawasan, dan kita teruskan dengan program-program yang kita telah pun dipastikan diaturkan untuk majuan tempat kita. Saya harap inilah yang orang-orang di Seri Andalas akan faham, dan pintu saya selalu terbuka, office saya buka tiap-tiap hari sampai hari Sabtu sampai pukul 12. Selalu ada orang pegawai kita di sana bersedia untuk berkhidmat, dan ada masalah-masalah kita boleh turun padang dan bersama-samalah kita bangunkan kawasan. Itu dia seorang yang berhormat, seorang pemimpin Kerajaan Prihatin Negeri Selangor yang begitu cinta kepada tugasnya, khas untuk anda orang yang memberi sokongan supaya kita dapat bekerjasama menjadikan Dun Seri Andalas itu maju, dan juga negeri Selangor, negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan.